Bertemu kembali. Kita masih lagi ingin membawa tema Ramadan dalam cerita untuk petang ini. Ramadan adalah sebaik-baik bulan untuk merebut dan meraih bonus khas yang tidak ada dalam bulan lain. Antara amalan yang boleh kita raih bonus tersebut atau pahala Ramadan itu sendiri adalah dengan bersedekah. Disebabkan itu ramai sebenarnya yang berlumba-lumba untuk melakukan amalan bersedekah dan tidak kurang juga yang bekejar-kejar ambil peluang untuk melakukan infak. Ada rumah kebajikan, orang tua dan anak-anak yatim yang sentiasa mengalu-alukan sumbangan orang ramai untuk keperluan warganya. Jadi untuk jam ini saya ingin bersama dengan Siti Nur Akilah Omar, Wakil Astro Auni di Johor yang baru saja menghadiri program Infak 2022 Roti John dan Minuman kepada golongan memerlukan di Johor Bahru, dan itu adalah anjuran Dewan Perniagaan Melayu Malaysia di PMM Negeri Johor. Jadi Akilah, ceritakan sedikit intipati program tadi, bagaimana ia berlangsung dan apa antara sumbangan yang diagihkan kepada saudara kita yang memerlukan ini, Akilah. Ya Faris, tadi sebenarnya saya sempat berada di program agihan percuma roti john dan air minuman iaitu air jagung untuk tahun ini sebanyak 2022 set kepada orang ramai, dan agihan ini adalah sumbangan daripada ahli di PMM seluruh Malaysia sebenarnya. Dan program ini diadakan di Johor Bahru, yang mana agihan ini diagihkan kepada golongan yang memerlukan seperti asnaf, anak yatim, pelajar-pelajar tahfiz dan sebagainya. Agihan ini walaupun jumlahnya begitu besar Faris, sebenarnya agihan ini diagihkan kepada dua cara, iaitu dengan pengagihan secara pandu lalu dan juga pengagihan kepada pertubuhan ataupun pusat-pusat tahfiz, agensi kerajaan seperti polis, PDRM sendiri, JPPM, Jabatan Boba dan Penyelamat serta APM, yang mana mereka antara anggota yang bertugas sewaktu bulan Ramadan ini dan ketika berbuka juga Faris. Dan apa yang menariknya adalah nombor itu sendiri yang menjadi simbolik kepada infak Ramadan pada tahun ini, iaitu sebanyak 2022 set roti john dan juga air jagung. Bila saya bertanya kepada pengerusi di PMM Johor iaitu Encik Rohaizan, dia berkata itu adalah simbolik yang mana setiap tahun jumlahnya berbeza. Jika tahun lepas 2021 mereka mengagihkan atau menginfak 2021 set roti john dan juga air katira. Tetapi tahun ini jumlahnya berlainan dan menu untuk air juga berlainan, iaitu air jagung. Pengagihan dimulakan sejak daripada pukul 4 tadi, dan saya kira pada ketika ini masih lagi berlangsung pengagihan di Kejos Auto Projek, iaitu di Taman Engku Musim bersebelahan dengan Pejabat Pos. Dan tadi saya juga sempat melihat mereka mengagihkan sama ada kereta atau motosikal, ada juga yang pejalan kaki yang datang ke lokasi untuk ambil. Jadi syarat dikenakan, mereka hanya perlu datang dan ambil menu yang tersedia tanpa syarat. Dan selain itu, dan menyentuh daripada segi penyediaan makanan itu sendiri, sebenarnya mereka ini di PMM sendiri bersama sukarelawan mereka menyediakan seawal jam 9 pagi, yang mana mereka mengumpulkan tenaga iaitu 20 tukang masak yang memasak roti john ini sebanyak sejumlah itu menggunakan 6 dapur berbeza secara serentak. Mereka ini bekerjasama. Mungkin pada setengah orang boleh menyumbangkan dana ataupun RM1 sebagai infak. Tetapi ada juga yang boleh menyumbangkan tenaga sebagai sukarelawan untuk membantu melancarkan program infak ini, Faris. Dan apa yang boleh dikongsikan, kita dengar apa kata Encik Rohaizan mengenai program ini selanjutnya. Kita buat secara drive-thru, kan, bermula daripada pukul 4 petang hingga 6 petang. So siapa cepat dia dapatlah, kan. Penyediaan kami tahun ni kita bermula daripada malam semalam sebenarnya. So ada yang mungkin baru tidur sejam, 2 jam, kan, macam tu untuk. So kita ada kru lebih kurang 50 orang untuk siapkan program ni. Kenapa roti john Roti john ni adalah legacy lah, kalau saya panggil legacy daripada saya punya ketua yang lama. Ketua yang lama dia dah mulakan dengan roti john, sebab mana-mana kita akan dengar bubur lambuk, kan, dekat sini bubur lambuk, sana bubur lambuk, jadi dia jadi kadang-kadang satu lambakan. So kita cuba buat satu perubahan, kan, kita bagi roti john dengan set air ni. Alhamdulillah setiap tahun dapat sambutan yang baik lah.
Dan juga Akilah, kalau kita lihat kepada visual yang dipaparkan, kalau tempat agihan itu sendiri di Kejos Auto Project 2 Jalan Bakti, kawasan perindustrian Dato' On di Johor Bahru. Adakah tempat itu memang sememangnya setiap tahun dijadikan tempat sebagai agihan ataupun sebenarnya tempat itu sekarang ni jadi tempat bazar Ramadan sebenarnya? Kalau kita lihat memang meriah kat situ, memang dibina khas untuk tujuan pengagihan itu sendiri. Bagaimana agaknya? Ya Faris, tempat itu adalah lokasi ataupun tempat untuk penjualan barang-barang terpakai, dan ada juga macam gerai-gerai ataupun stol-stol yang digunakan semasa bukan bulan Ramadan lah. Di mana mereka itu adalah lokasi lepak atau pot makan bagi warga Johor sendiri. Dan event itu adalah tahun kedua dilaksanakan di kawasan Kejos Auto Project, yang mana 4 tahun sebelum ini dia diadakan di pejabat DPP Johor, DPMM Johor sendiri, iaitu di Latin. Dan pengagihan di Kejos ni sebenarnya lebih mudah kerana dia adalah tapak persendirian yang mana tiada kesesakan berlaku. Jika berada di kawasan lain, mungkin pengagihan akan menyebabkan kesesakan lalu lintas dan menyusahkan orang ramai yang melalui kawasan tersebut. Tapi tidak di Kejos ini, mereka ada laluan khas yang mana mereka boleh ambil agihan tu, iaitu Roti John dan air jago, dan mereka boleh terus keluar pergi ke destinasi masing-masing, Faris. Selain program infak Roti John dan juga minuman yang Akilah datang tadi ataupun Akilah lakukan tinjauan sebentar tadi, apa lagi program-program infak yang kalau Akilah lalu di kawasan sekitar Johor tu banyak lagi pastinya program-program yang diadakan. Apa lagi antaranya yang mungkin boleh dikongsikan, mungkin program masjid ataupun di mana-mana pusat khidmat ataupun sebagainya, Akilah? Ya, sebenarnya Faris, minggu lepas kita ada cover program usahawan di Taman Dahlia Pasir Gudang. Dekat situ itu adalah inisiatif persendirian yang mana kalau ikutkan mereka ini Datin itu sendirilah ataupun usahawan itu Zulaika Makar, dia buat stall, dia buka stall dekat depan rumah, dia membeli barang-barang ataupun makanan daripada peniaga-peniaga kecil seperti karifak, kuih muih, ada roti john sendiri, ada pelbagai menu. Setiap hari berbeza, mereka mengagihkan setiap hari dan bermula daripada pukul 4 petang. Ramai, banyak kereta yang beratur di depan rumah dia. Ada dalam sekitar satu hari tu ada dalam lebih 100. Ada kereta, ada motosikal, semua beratur untuk dapatkan makanan tu. Dan apa yang saya tahu, inisiatif dia buat program sumbangan ini semata-mata untuk memberi makanan kepada masyarakat luar. Sebab dia beranggapan bahawa dengan tempoh pandemik yang berakhir dan kita masuk endemik, ramai antara kita yang berbuka ala kadar. Sebab menu yang disediakan oleh Zulaika Makar ni, usahawan di Pasir Gudang ini, menu dia lebih special. Bermaksud pelbagai. Kuih tu berjenis-jenis, makanan yang memang disediakan untuk pembeli, bukan untuk macam sedekah semata-mata. Sebab dari situ juga kalau saya daripada apa yang diceritakan oleh Zulaika sendiri kepada saya, dia membeli juga, ada yang membeli, tapi dalam masa yang sama ada sebahagian usahawan yang produk mereka dibeli, mereka hendak menyumbang sendiri, mereka hendak memberi infak. Di sana mereka akan berkongsi, mungkin ialah seperti yang saya cakap tadi, mungkin kalau kita tidak mampu untuk memberi daripada segi RM1, kita boleh memberi ataupun infak dan sedekah daripada segi yang lain, mungkin makanan, mungkin tenaga dan sebagainya, Faris. Banyak sebenarnya cara untuk kita kejar pahala pada bulan Ramadan ini, Akilah. Dan juga kita ingin cakap juga tentang suasana Ramadan yang kini dah masuk 2 minggu terakhir sekarang ini di Johor, dan pintu sempadan juga dah dibuka. Orang Singapura pun dah boleh masuk ke Johor Bahru. Bagaimana agaknya kemeriahan bazar-bazar yang ada di Johor sekarang ni? Ialah nak raya dah dekat kan. So macam mana kemeriahan dia sekarang? Ya Allah, memang meriah sebenarnya. Sebab kalau kita perhatikan jalan-jalan utama di sekitar Bandaraya ni, kalau hari Jumaat, Sabtu, Ahad memang pack. Daripada pukul 4 petang tu sampai malam memang dia tak jam, tapi dia sentiasa ada kenderaan sentiasa memenuhi di atas jalan. Berbeza daripada situasi 2 tahun lepas yang mana kita boleh tengok lengang, perjalanan pun lancar.
Tapi kali ni mungkin kat situ dia punya daripada segi kesesakan, tetapi daripada rezekinya pun kita dapat melihat bagaimana mereka ini menjalani kehidupan dalam situasi yang baru, yang mungkin memudahkan urusan-urusan peniaga semua. Jadi sebagai rakyat Johor, saya rasa perkara itu, pembukaan sempadan itu memberi limpahan rezeki kepada peniaga, kepada rakyat Johor sendiri daripada sudut ekonominya, Faris. Dan juga kalau nak raya ni, kalau dekat Lembah Kelang ni kita ada bazar Jalantah, bazar Aidilfitri Jalantah tu memang malam, setiap malam, lagi-lagi malam Minggu pastinya meriah. Kalau di Johor itu sendiri, apa bazar Aidilfitri yang menjadi tarikan orang ramai sebenarnya? Akila. Ya, bazar di Johor yang menjadi tarikan orang ramai tentunya di Bandar Baru Uda. Itu memang kawasan port lah. Lepas tu ada di Pandan. Di Pandan tu antara kawasan-kawasannya. Lepas tu ada di Kota Tinggi. Banyak sebenarnya port-port menarik di Johor ini yang menjadi tumpuan apabila Ramadan. Belum lagi menyentuh daripada segi makanan. Macam-macam menu ada di Johor. Laksa Johor, air katira yang sememangnya popular di Johor. Jadi itu adalah daya tarikan untuk orang Singapura ataupun siapa sahaja yang datang ke Johor untuk merasai sendiri. Dan saya juga minggu lepas ada sempat menembual orang Singapura sendiri yang mana mereka ini terasa teruja dengan pembukaan. Bukan teruja untuk berjumpa keluarga saja, Faris. Mereka ini teruja untuk merasai kembali masakan-masakan orang di Johor. Ada yang nak rasa kuih raya di Johor. Perkara-perkara itu akan mengimbau kembali kenangan atau nostalgia mereka selepas ataupun sebelum pandemik sebenarnya, yang mana itu adalah kenangan yang manis yang boleh diingat oleh mereka dan juga kita warga Johor. Dan juga terakhir sekali, Akila, saya nak tanyakan beza tahun sebelum ni dan juga tahun ini. Pastinya ada banyak beza kerana banyak kelonggaran yang telah dibuka dan sebagainya. Bagi Akila sendiri, apa yang memberikan rasa keterujaan itu sendiri untuk Akila menyambut Ramadan bersama keluarga dan sebagainya berbanding tahun-tahun sebelum ini? Apa yang Akila lihat perubahan yang paling ketara sekali sebenarnya? Perubahan yang paling ketara sekali bagi saya sendiri mungkin daripada sudut kekeluargaan. Sebab kebanyakannya lah orang Johor ataupun rakyat Johor sendiri ada pertalian dengan Singapura daripada segi sedara mara. Mungkin ada juga pekerja kita yang ramai bekerja di Singapura. Kalau 2 tahun sebelum ni mereka tidak dapat pulang. Tetapi bila tahun ni mungkin mereka boleh pulang. Benda itu adalah satu nilai kekeluargaan dan yang tak boleh dibeli, Faris. Kerana kita mengharapkan dalam tempoh 2 tahun ini adalah saat-saat yang dinantikan. Mungkin ini menjadi satu perayaan ataupun hari raya yang paling bermakna kepada kami semua. Ataupun kepada orang yang terpisah lama. Itu antara kenangan yang mungkin tidak akan dilupakan. Sebab untuk berpisah secara paksaan lah. Sebab kita pun sendiri terpaksa berjauhan kan. Jadi bila sempadan dibuka, ada keluarga yang masuk daripada Singapura pun semua, itu adalah satu nikmat yang mungkin kita tidak boleh ganti dengan RM1, Faris. Baik, terima kasih Siti Nur Akila Umar, Wakil Astro Awani di Johor yang berkongsikan kisah kemeriahan Ramadan di Johor. Itu saja yang kita ada jam untuk cerita petang ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.